اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang berada di depan kaca TV, yang berada di seluruh negara, yang berada di luar negara? Moga-moga terus dalam cahaya iman, dipancar dengan cahaya daripada Al-Quran, terus kita dipimpin hidayah menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah pada hari ini kita berada dalam surah baru ya Ustaz ya. Assalamualaikum Ustaz, apa khabar? Ya, alhamdulillah, terima kasih membacakan 5 ayat pertama daripada surah Al-Alaq yang tadi Ustaz baca satu nafas ya Ustaz ya. Tapi lepas ni kita baca sikit-sikit Ustaz ya. Lepas ni kita baca satu ayat. Satu ayat bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah ya. Kita akan baca bersama dengan keluarga masing-masing, dengan rakan ataupun mungkin yang berada di pejabat untuk kita melihat kepada wahyu pertama. Wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu taala kepada malaikat Jibril, membawanya kepada Nabi Muhammad. Kita akan lihat sedikit apakah susu galut ceritanya. Namun kita mulakan dahulu dengan surah Al-Fatihah. Bagi tuan-tuan yang berada di rumah boleh ambil mushaf ya untuk kita sama-sama dalam program ini baca, faham dan moga-moga kita beramal dengan isi kandungan surah-surah yang kita ikuti. Jadi Ustaz dipersilakan untuk memulakan dengan Ummul Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Amin amin ya rabbal alamin. Begitulah ayat daripada surah yang ke-96 Ustaz ya. Ataupun kita nak pergi kepada surah 96 sebentar lagi ya, tetapi pengenalannya pada surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ini sebagai pengenalan yang kita ulang 17 kali sehari untuk kita sama-sama memahami ya, walaupun surah ini pertama tetapi dia bukan turun kali pertama. Yang kali pertamanya tuan-tuan turun wahyu ini adalah surah 96, diletakkan nombor 96 Ustaz ya. Jauh ke sana itu iaitu surah Al-Alaq yang kita akan baca bersama bagi tuan-tuan yang berada di rumah pada halaman 597. Sedikit apakah latar belakang surah ini? Ketika Nabi berusia 40 tahun, Nabi melihat kepada pelbagai cabaran yang berada di Mekah. Pada waktu itu ada cabaran ekonomi, ada cabaran sosial, ada cabaran politik yang berlaku pada waktu itu. Nabi melihat kepada orang-orang yang berkuasa dengan politiknya terus menekan orang lain. Kalau boleh nak dicantas segala semua orang, yang penting saya berkuasa, dan ada orang yang kaya terus menekan kepada orang yang miskin. Menjadi hamba, dipukul, dihenyak. Itu yang berlaku di Mekah ya pada waktu itu. Pada tahun sekitar 611 Masihi. Dan di peringkat sosial apa yang berlaku, orang melihat kepada golongan wanita, kepada anak yatim itu dihenyak, golongan wanita ini dianggap sebagai kelas kedua. Ada yang bila tahu anak perempuan lahir Ustaz ya, pada waktu itu mereka akan
bina lubang dan kambuskan begitu sahaja. Walaupun itu adalah satu perkara yang memang teruk, ya, istilahnya jahiliyah, tetapi bagi mereka beramal dengan perkara tersebut. Dan pada waktu itulah Nabi berfikir macam mana solusi kepada cabaran ini, bagaimana menyelesaikan cabaran masalah yang berlaku. Nabi mengasingkan dirinya di sebuah gua yang bernama Gua Hira beberapa hari, dan akhirnya didatangi oleh satu lembaga, ya, iaitu malaikat Jibril. Malaikat Jibril menyatakan dengan ayat pertama, ya, tak habis pun malaikat Jibril kata iqra wa ma ana biqari, aku tidak boleh membaca, kata Nabi. Jadi itulah, ya, yang berlaku, wa ma ana biqari wa ma ana biqari, aku tidak boleh membaca, sehinggalah Nabi mengikut kepada surah ini, Ustaz, ya. Jadi apakah isi daripada surah ini yang kita akan lihat secara keseluruhan? Pasal dia ada dua bahagian, ayat 1 sampai 5 bercerita tentang apa? Jom kita tengok sinopsis. Wahyu pertama di Gua Hira. Itu ayat 1 hingga 5. Dan turun ketika Nabi umur 40 tahun. Ayat 6 hingga 19 itu turun amat jauh, iaitu sekitar 3 tahun selepas itu apabila Nabi diberi seruan untuk berdakwah secara terang-terangan. Maksudnya dapat wahyu, lepas tu sembunyi-sembunyi je. Ya, Abu Bakar, Khadijah, waktu itulah yang beriman. Tapi selepas 3 tahun itu terang-terangan, maka turun ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-19. Jadi kalau kita tengok dari segi kronologi cara turunnya itu jauh, tetapi Allah letakkan, ya, pada satu surah yang sama yang diberitahu kepada Jibril, disemak dengan Jibril oleh Nabi Muhammad, ya, Ustaz, ya. Nabi Muhammad baca dan Jibril semak. Itulah surah yang kita ingin baca pada hari ini, bermula ayat 1 hingga 5. Jadi Ustaz, mari. Okey, insya-Allah, terima kasih pada sahabat saya Ustaz Fazrul, penonton-penonton Ummat Al-Quran, untuk kita mengetahui sejarah bagaimana wahyu yang mula-mula diturunkan kepada Nabi SAW yang menjadikan hidup seluruh manusia Berubah. Sebagaimana kita baca surah Hud, litukhrijan nas Minaz zulumati ilan nur. Bukan surah Hud, surah Ibrahim. Ya. Masih Ustaz. Yang mengeluarkan manusia daripada kegelapan dan juga kepada cahaya keimanan. Inilah yang kita dapat saksikan Al-Quran yang ada di sisi kita hari ini, yang kita memperbanyakkan bacaan dan juga kita menyelusuri akan makna-makna di sebalik ayat tersebut untuk kita dapat memberi panduan dalam kehidupan seharian kita. Kita akan mula baca daripada ayat pertama hingga ayat kelima. InsyaAllah. Satu-satu ayat, Ustaz, ya? Kita akan baca satu-satu. Satu-satu. Okey. Nanti ada orang kata Ustaz, nafas saya tak panjang. Tak panjang. Okey, berkenaan dengan Tapi tips nafas panjang ni apa, Ustaz? Ada tak boleh kongsi dengan saya pun nak tahu juga. Pasal sekarang ni rasa macam pendek sikit. Okey. Sedikit je saya beritahu, bukan tempat di sini tapi saya beritahu sikit. Okey. Cara tarik nafas ni biasanya umumnya ada tiga cara. Satu, cara tarik nafas. Okey, kedua, cara simpan nafas. Okey. Yang ketiga, cara kita nak mengeluarkan nafas ketika membaca. 3 element ni yang akan memberi kesan kepada nafas seseorang, kerana nafas ini penting. Kalau nafas tak ada, maka kita akan baca Al-Quran dengan kelam kalut sedikit. Orang yang nafas panjang ada kelebihan sikit Al-Quran. Macam orang lomba lari lah, dan 100 meter semua tu. Nafas cukup penting. Dalam kita, kalau kita nervous dan sebagainya, ia bergantung dengan nafas juga. Kan? Maka cara tarik nafas yang saya boleh kongsi, ada 3 cara. Okey, pertama tarik nafas pun ada 3 cara, ya. Pertama, jadi hari ini nak kongsi yang 3-3 sekali ke atau macam mana? Hari ini cara tarik nafas saja. Yang simpan nafas lain kali, ya. Lain kali. Okey, baik. Teruskan. Saya tak baca nanti. Nanti tak baca habis. Pertama, tarik kot hidung. Di hidung semata-mata, tanpa menggunakan mulut. Mulut tutup, Okey. Macam mana? Okey. Yang kedua, tarik nafas ikut mulut semata-mata, tanpa kita menggunakan hidung. Contoh, kalau saya tutup hidung, saya menarik menggunakan mulut saya. Dan yang ketiga, saya menarik nafas menggunakan kedua-duanya, hidung dan mulut, secara serentak. Contoh, gitu. Ini bukan yoga, Ustaz, ya. Ini cara jaga nafas. Okey. Ini teknik cara tarik nafas lah. Cuma kita kalau baca Al-Quran secara biasa, tajwid, tak perlulah tarik sampai melampau sangat sampai macam tu. Itu macam lain macam bunyi. Tarik sekadar, tapi biar tarik dengan cara yang betul. Kerana bila tarik yang betul, dia akan menyimpan nafas yang banyak. Kemudian nak simpan nafas macam mana, itu lain kali, Ustaz. Lain kali, ya. Kita sambung lagi. Ayat 1 hingga 5. 1 hingga 5.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. Surah Al-Allahul Azim ini daripada surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5 Ustaz ya. Surah yang pertama yang diturunkan, wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mencari solusi kepada pelbagai masalah ketika beliau berada di Mekah. Inilah surahnya, dan bagi tuan-tuan, saya yakin sebahagian daripada tuan-tuan ataupun semua tuan-tuan menghafal ataupun pernah mendengar surah ini biasa. Surahnya pendek, ada 19 ayat, tetapi wahyu pertama hanya 5 ayat pertama. Hanya 5 ayat pertama, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Pada ayat yang kedua, dia menciptakan manusia daripada segumpal darah. Ini adalah 2 ayat, dan sebenarnya bercakap tentang surah Al-Alaq ini, maksud alaq ini adalah segumpal darah. Ya, segumpal darah satu, tapi yang keduanya juga ia bercakap tentang daging, ya, segumpal darah yang menjadi daging itu yang berbentuk seperti chewing gum. Kalau kita makan chewing gum maksudnya dia bekas gigi itu juga dinamakan alaq, ya. Dan maksud yang ketiga alaq ini ialah apa? Sesuatu yang tergantung. Bagi tuan-tuan yang berada dalam jurusan embryology, dalam biologi, kita tahu bahawa sebenarnya segumpal darah itu tergantung dalam kantung, dalam rahim seorang ibu, ia bergantung, dan inilah sejarah penciptaan manusia. Tetapi kalau kita lihat kepada ayat yang pertama itu, Iqra, perintah Allah kepada Nabi, perintah itu jugalah kepada kita pada tahun 2020 ini. Iqra daripada perkataan qara'a, mengumpulkan beberapa perkara menjadi sesuatu yang bermakna. Jadi maksudnya Nabi tidak boleh membaca daripada teks Ustaz, pasal Nabi ini ummi mengikut sebahagian besar ulama, tetapi Nabi boleh melihat kepada alam, melihat kepada pelbagai masalah yang ada, mengumpulkan beberapa perkara dan akhirnya menjadi sesuatu yang bermakna, dan itulah yang dicari oleh Nabi. Nabi melihat bahawa ada sesuatu yang tidak kena di Kaabah, itu ada banyak berhala. Melihat kepada orang kaya menekan pada orang miskin, tidak mungkin. Nabi melihat perkara ini, dan pada waktu ini Allah menyatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhan. Kali keempat, ya. Kali pertama wama ani biqari, aku tak boleh membaca, pada Jibril, aku tak boleh membaca, aku tidak boleh membaca, dipeluk oleh Jibril dan akhirnya Nabi boleh baca. Ini mungkin sejarah tentang talaqi lah Ustaz, ya. Maksudnya kadang-kadang anak murid dia tak yakin, boleh ke saya baca macam cikgu. Kalau Ustaz boleh kongsi sikit tentang disiplin talaqi ni, sebenarnya kalau sekarang dah ada online, okey ke tak okey ni Ustaz sebenarnya? Okey, alhamdulillah. Al-Quran ni kita telah disunnahkan oleh Nabi SAW terima Al-Quran secara talaqi musyafahah. Ambil daripada mulut guru berhadapan dengan guru. Dan guru melihat mulut murid, mendengar bacaan murid untuk mendengar bacaan. Sebab Al-Quran ini dia bukan bacaannya ialah ikut selera Nabi, tidak. Sebab tu Nabi SAW tadi 2-3 kali pertama Nabi tak boleh baca. Ini menunjukkan Al-Quran bukan datang daripada Rasulullah. Sebagaimana yang didakwa oleh musyrikin, orang yang tak tahu. Al-Quran betul-betul ialah kalamullah. Maka dia ada kaifiat, dia ada cara yang khusus untuk membaca Al-Quran mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala yang melalui perantaraan Jibril alaihissalam. Terima Al-Quran secara bertalaqi. Nabi SAW dengar Jibril baca, kemudian ikut saya baca, fattabi' Qur'anah, surah Al-Qiyamah. Bila kami selesai baca, fattabi' Qur'anah, ikut. Bukan maksudnya fabtadi', kamu buatlah ikut kamu sukalah, nak baca macam mana, yang penting aku baca. Tak, baca sebagaimana guru baca. Dan begitulah pengajian sampailah hari ini. Dan kalau kita lihat musim PKP ini,
medium online ni saya rasa menjadi satu media yang sangat-sangat bagus untuk kita belajar. Sekurang-kurangnya kita dapat juga melihat guru baca dan guru mendengar murid baca dan dapat membetulkan bacaan. Itu kalau ada orang yang baca tapi dia kata kan online tu jadi video kan. Saya tak nak onkan video. Saya nak baca saja. Okey ke tak okey macam tu? Itulah yang terbaiknya, biarlah guru tu melihat kedudukan mulut dan mendengar bacaan. Tapi kalau dah tak ada video, nak buat macam mana? Sekurang-kurangnya kita buat juga apa yang mampu lah. Apa yang mampu. Okey, jadi ini panduan dan inilah sejarah tentang talaqi ini ya, pasal ada yang kata perlu ke kan saya dah belajar apa Iqra tu saya dah boleh baca. Saya baca sendiri je lah kan 30 juzuk, tetapi bila dulu pun saya belajar sendiri, kemudian jumpa cikgu, kemudian pergi ke Mesir jumpa cikgu, rupanya banyak juga yang kena tegur kan. Betul. Maksudnya ialah kadang-kadang kita baca sendiri ni kita rasa syok Ustaz ya. Rasa macam aku betul kok kan. Ini kepentingan talaqi bagi tuan-tuan yang berada di rumah ya, dan sekarang kita ada teknologi, kita boleh belajar ya, mengambil sunnah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Jibril. Maka pada ayat yang pertama Allah menyatakan bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Ya, di situ ada perkataan rabbik, bukannya bismillah ya, tetapi bismi rabbik. Dan perbincangan ulama tentang ba alif sin mim ini juga Ustaz ya. Kalau kita baca bismillah ba sin mim kan, tapi kalau di sini ba alif sin mim, walaupun kita taklah bunyikan alif itu, ada perbincangan maksudnya untuk kita baca bismillah itu lebih mudah daripada iqra bismi rabbik sebenarnya. Iaitu bismillah kita sepatutnya mudah ketika nak tutup pintu, nak makan, kita baca bismillah dengan nama Allah Pemurah Maha Penyayang. Tetapi untuk baca dengan nama Tuhan ini dia ada tambah alif kat situ. Ya, sampai satu huruf bertambah sahaja melambangkan bukan semua orang boleh baca dengan nama Tuhan. Ya, baca bismillah itu sebabnya Ustaz ni kalau orang makan ke buat sesuatu dahlah jarang baca bismillah, itu kemungkinan dia nak baca, nak buat kajian, nak mencari solusi masalah dalam hidupnya kembali pada Allah itu lebih sukar. Pasal yang mudah pun tak buat, apatah lagi kalau katakan bismi rabbik ini ada alif tambahan di situ, alladzi khalaq ya. Dan perbincangan tentang surah ini ya, ayat pertama ini banyak-banyak sifat Allah dinyatakan alladzi khalaq. Mengapa ya disampaikan pada ayat yang kedua dia menciptakan manusia daripada alaq, daripada segumpal darah. Maksudnya apa? Khalaq ini adalah menciptakan sesuatu daripada kosong menjadi sesuatu. Ustaz ya, kosong jadi sesuatu. Dan masalah terbesar ya, kalau saya tanyalah ustaz berumah tangga Ustaz kan, berumah tangga dengan orang mana Ustaz? Orang Selangor juga. Orang Selangor juga. Tapi Ustaz orang Terengganu. Orang Terengganu ya, duduk di Kelana Jaya Ustaz ya. Okey, Kelana Jaya jangan tanya alamat pula kan. Okey. Dulu waktu sekolah menengah lah, waktu sekolah menengah ke ataupun di universiti ke, Ustaz memang berdoa ke, ya Allah jadikanlah aku berjumpa orang Selangor, aku ni orang Terengganu, jumpakanlah dan kalau boleh berjumpa dengan beliau duduk dekat Kelana Jaya dan akhir sekali lahir seorang anak. Ustaz ada doa begitu Ustaz? Tidaklah sampai sedetail begitu. Tak ada begitu kan. Tetapi alhamdulillah Allah bagi. Ya, Allah bagi kan. Okey. Dan bagi tuan-tuan yang belum bernikah ya, belum berkahwin, kita tak ada formula dalam universiti belajar peringkat master PhD untuk mengetahui siapa pasangan kita dan di manakah kita akan berjumpa dengan orang mana. Tidak ada satu ilmu pun yang boleh menyelesaikan masalah itu kecuali siapa? Khalaqal insana min 'alaq. Allah lah yang menciptakan dan akhir sekali bertemu seorang lelaki perempuan dan akhirnya segumpal darah dan akhirnya lahir seorang anak. Dan Allah beritahu ini kepada saya kerana apa? Kerana kalau masalah paling besar tentang penciptaan pun Allah boleh selesaikan, masalah yang lain-lain itu, masalah ekonomi, masalah PKP ke, COVID-19 ke apa sebagainya, ini adalah kecil bagi Allah kerana kun fayakun. Ya. Jadi Allah mulakan dengan ayat 1 dengan nombor 2 ini agar kita yakin bahawa ya Allah, kalau engkau boleh menemukan aku dengan pasangan aku, kemudian ada pula anak ya. Pasal kalau Nabi Zakaria dalam kisah surah Maryam Ustaz ya, dah tua kan, ataupun Maryam itu sendiri tidak ada suami, Allah boleh cipta. Jadi kalau yang cipta daripada kosong menjadi ada ini pun boleh oleh Allah. Kalau kita ini nak dapatkan ekonomi kita kembali semula, COVID-19 ini dapat diselesaikan, kalau kita pening kepala, maka surah Al-Alaq inilah jawapannya. Syaratnya apa? Bacalah, buat kajian dan kajian itu mesti kembali kepada Allah seperti mana tuan-tuan
ya belajar pada kali ini. Jadi ini adalah ayat pertama dan ayat kedua Ustaz ya. Jadi walaupun surah ni pendek tapi panjang pula kita bincang tentang surah ini pasal ini wahyu pertama, Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Tuhanmu yang maha mulia. Perbincangan dalam Safatul Tafsir ini ialah Allah memberi fokus lagi kepada ilmu ya, pasal manusia ini diangkat menjadi mulia kerana ilmu ya. Itu sebabnya dalam surah sebelumnya ini kalau kita ambil dia punya tanasub ataupun kaitannya, surah sebelum ini bercerita tentang At-Tin, surah At-Tin ya. Mungkin nak minta sikit Ustaz membaca surah At-Tin untuk kita lihat kaitan surah ini, surah 95 dengan ayat 1 hingga 5 surah Al-Alaq ini. Ada Silakan. kaitan Ustaz? Ada kaitan. Okey, jom sama-sama kita undur surah yang ke-95, surah At-Tin. Bagaimanakah kaitan dengan ayat yang selepas surah ini insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim ya, daripada ayat 1 hingga 3 surah At-Tin ini Ustaz ya, Allah bersumpah dengan buah tin, buah zaitun. Ia adalah tanaman yang tumbuh di kawasan Palestin sana ya, lebih banyak di sana kerana ini tempat Nabi Isa ya. Gunung Sinai itu tempat Nabi Musa dan Mekah itu wa hadzal baladil amin adalah tempat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tempat-tempat ini, buah-buah ini bukan sekadar kita tengok buah, tengok tempat, tengok gunung, bukan sekadar itu. Tetapi di sebalik beberapa objek yang Allah sumpah ini ada nilai agama dan spiritual. Jadi nak ceritanya apa? Bila Allah cakap pada ayat keempat, bila Allah dah bersumpah, Allah nak bawa topik yang besar, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah ciptakan manusia ini sebaik-baik kejadian dalam bentuk fizikalnya, tetapi yang lebih lagi terbaiknya itu kerana dia ada nilai spiritual. Kerana ada roh di dalamnya, diterangkan dalam surah Sajdah juga, tetapi ada manusia yang pergi serendah-rendahnya pasal dia jaga badan sahaja tapi dia tak jaga iman. Ya Allah cakap illal ladina amanu, kecuali orang yang jaga iman dan jaga amal soleh, maka orang inilah yang menjadi orang yang terbaik dengan syarat dia kembali balik kepada hikmah ataupun hukumnya itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana nak dapat hukum daripada Allah? Itu kembali balik kepada surah ini, baca dengan nama Tuhanmu. Baca dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhan yang maha mulia. Mengapa maha mulia? Allah memuliakan kita ini Ustaz adalah apabila Allah cakap pada ayat 45 tu, Allah ajar kita ilmu guna pena, boleh menulis, dan juga apa yang kita tak tahu Allah ajar. Ya, Nabi Adam itu diminta untuk sujud dalam surah Al-Baqarah kerana ilmu. Dia boleh wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Maka kerana ilmu, maka kita diangkat status kita. Ilmu yang benar macam mana? Ilmu yang menyebabkan kita makin lagi tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah 5 ayat pertama. Allah membawakan pada Nabi, buat kajian, bacalah dengan nama Tuhan dan yakinlah bahawa Allah itu pernah menciptakan. Masalah paling besar, tidak ada universiti, tidak ada orang paling pandai yang boleh ada formula mencipta manusia. Maka kalau Allah boleh selesaikan masalah terbesar itu, mudah bagi Allah untuk menyelesaikan isu pada zaman Nabi, isu pada zaman 2020 ini, pada tahun-tahun yang akan datang. Tapi syaratnya apa? Ilmu yang ada itu Ustaz ya, kadang-kadang dia akan backfire.
Inilah yang kita nak lihat sebentar nanti. Kita berehat dahulu. Bertemu kembali Malaysia Quran Time Musaadah COVID-19. Kembali kita dalam Malaysia Quran Time Musaadah COVID-19. Pada hari ini kita membicarakan surah Al-Alaq, wahyu pertama, surah 96 pada muka surat 597. Sebentar tadi kita sudah melihat kepada 5 ayat. Yang pertama yang diturunkan kepada Nabi, ya, dan kemudian kita akan menyambung selepas ini pada ayat yang ke-6 hingga ke-13. Tetapi untuk maklumat tuan-tuan yang berada di rumah yang setia bersama Malaysia Quran Time ini, surah Al-Alaq ini ada 2 bahagian. Ayat 1 sampai 5 diturunkan sekitar 40 tahun usia Nabi, tetapi ayat 6 hingga ayat ke-19 ini turun ketika Nabi berusia 43 tahun selepas Nabi berdakwah secara terang-terangan. Ketika sudah dapat wahyu, Nabi tidak terus berdakwah. Nabi kembali kepada rumah Khadijah. Sayyidatina Khadijah menyelubungkan Nabi kerana Nabi bergetar takut berhadapan dengan lembaga, ya, dengan makhluk yang dia tidak pernah jumpa. Tetapi dia pernah ada pengalaman sebenarnya ketika kecil, ya. Kalau kita tengok dalam Ar-Rahiqul Maktum, cerita Nabi ini pernah dijumpai oleh malaikat, dibersihkan hatinya. Ada pengalaman, tetapi kali ini Nabi perlu membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampailah ayat yang ke-5. Jadi diselubungkan Nabi bergetar, dan pada waktu itulah Sayyidatina Khadijah menasihatkan, memberi semangat pada Nabi, kata kamu ini adalah orang yang membantu orang miskin, kamu mengadakan perkara yang tidak ada. Ada 6 karakter Nabi itu menyebabkan Nabi makin yakin bahawa itu bukanlah satu serangan pada Nabi, tetapi itu adalah datang daripada Allah. Pasal Allah tidak akan menzalimi kepada orang yang berbuat baik. Itu sebabnya panduan pada kita juga, pada tuan-tuan, ya, kalau kita rasa macam saya ni taklah berapa pandai baca Quran, tapi saya cuba untuk buat baik sebelum ini pada mak ayah saya, Allah tidak akan tinggalkan kita. Dan salah satu sebab kita dimudahkan urusan untuk membaca Al-Quran ini berkat doa mak ayah kita, kebaikan-kebaikan yang kita buat, moga-moga Allah mudahkan. Jadi tuan-tuan sekalian, kita ingin sambung kepada ayat 6 hingga 13 dipimpin oleh Ustaz. Okey, insya-Allah kita akan sambung pada ayat 6 ke 13 surah Al-Alaq. Yang mana hebat surah ini, sebagaimana disebut tadi, ada ayat yang merupakan wahyu pertama yang diturunkan. Betul. Dan bagaimana disebut Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah nama Tuhanmu yang menciptakan. Dan bagaimana pentingnya education, ilmu pengetahuan, sehingga kita di umat yang dimuliakan dengan ilmu. Pengetahuan. Mudah-mudahan Allah Taala berikan kita ilmu yang bermanfaat. Bagaimana Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, dia dan Nabi Daud bersyukur dengan sebab apa? Diberikan walaqad ataina Dawuda wa Sulaiman ilma. Dan mereka bersyukur, padahal mereka dapat macam-macam nikmat kekuasaan, tapi mereka bersyukur sebab apa? Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu pengetahuan. Nabi kita Muhammad SAW tidak meninggalkan kita melainkan apa? Al-Quran, meninggalkan kepada ilmu yang begitu hebat. Mudah-mudahan kita dimuliakan dengan ilmu pengetahuan. Ayat yang ke-6 sehingga ke-13. Ya. Okay, jom sama-sama kita kembali membaca terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna inna ila rabbika ar-ruj'a أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى. Surah Allahul Azim daripada ayat yang ke-6 hingga 13 sebentar tadi, ini adalah yang turun selepas 3 tahun Ustaz, ya, dan Nabi sudah berdakwah. Kalau Nabi Musa berdakwah kepada Firaun salah satunya, ya, dan dicabar oleh Firaun.
Dalam salah satu tafsir ini Muhammad Ali As-Sabuni menyatakan Firaun pada zaman Nabi itu namanya ialah siapa? Asal namanya adalah Abu Hakam, Abu yang bijaksana, tetapi Nabi menggelarkannya, memanggilnya sebagai Abu Jahal. Ya, dan ayat 6 ini bercerita tentang Abu Jahal. Pasal Abu Jahal ni memang pandai. Orangnya memang bijak, ternama di Mekah itu. Salah satunya ilmu banyak, dan siapa yang bagi ilmu? Allah dah cakap bahawa yang bagi ilmu ini allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam, pada ayat yang keempat dan kelima. Tetapi cabaran ilmu ini ialah apa? Dia menyebabkan apa? Pada ayat yang keenam, kalla innal insana la yatgha, manusia itu melampau batas. Ya, pada ayat yang ketujuh itu ar-ra'a hustaghna, dia rasa diri dia bagus. Dia rasa dia tak perlukan Tuhan, dia rasa dia tak perlukan kepada Quran, dia dah ada PhD ke, master ke, kadang-kadang dia menyebabkan dia rasa Quran ni apa kan, 6,000 ayat, saya dah belajar sampai ke Harvard ataupun belajar sampai ke mana. Tetapi kita kena ingat bahawa Allah menegur ar-ra'a hustaghna, yang terbaik ialah kembali pada Allah. Pasal apa? Kalau tak kembali pada Allah di sini, nanti kalau dah sampai ke sana, memang kembali pada Allah, azab daripada Allah itu amatlah dahsyat kepada orang yang amat sombong. Dan dalam kes ini siapa? Abu Jahal. Apa Abu Jahal buat? Mari kita tengok kepada ayat ini. Pada ayat yang ke-9, Allah memberi tahu kepada kita, cuba tengok. Okay? Apa pendapatmu? Cuba tengok kepada siapa? Allazi yanha, orang yang melarang, abdan idza shalla, hamba yang nak solat. Nabi sebenarnya nak solat dekat depan Kaabah itu, ya. Abu Jahal dia kata apa? Apakah Muhammad melumuri mukanya dengan debu di hadapan kalian? Ini perkataan daripada Safatul Tafasir. Ya, maksudnya apa? Dia nak cakap bahawa Nabi ini mengajak kamu pada solat dan sujud ke? Dia cakap pada beberapa orang yang ada di sekitar Kaabah tersebut. Jadi bahasanya pun sudah memerli, dia tak cakap sujud, dia cakap melumuri mukanya dengan debu. Ya, satu penghinaan kepada orang yang sembahyang. Maka beberapa orang kata, ya, Abu Jahal berkata, demi berhala Latta dan Uzza, jika kami melihat dia solat seperti itu, pasti kami akan injak lehernya dan kami benamkan mukanya pada debu. Ya, ini kata Abu Jahal yang sombong kepada orang-orang yang ingin sujud, yang ingin beriman. Maka inilah yang dirakamkan dalam ayat 9 dan ke-10 yang menghalang daripada orang solat. Ara'aita in kana 'alal huda. Ya, apa pendapat? Cuba tengok kepada orang yang dapat hidayah, ya, mengajak pada hidayah, au amara bit taqwa, ajak kepada takwa. Apa masalahnya? Kan, mengapa nak halang orang buat baik? Perkataan dalam ayat ke-10 itu menarik. Allah menyatakan bukannya wahai Muhammad, tetapi Allah menggunakan perkataan abdan, hamba. Kerana di dalam Al-Quran bila Allah menggunakan perkataan hamba seperti mana dalam surah Al-Isra, subhanallazi asra bi 'abdihi, itu melambangkan apa? Melambangkan betapa mulianya seorang yang solat. Abdan idza shalla, bila kita menjadi doktor, kita menjadi penceramah, kita menjadi ibu, ayah, itu semua adalah jawatan. Yang paling mulia siapa? Menjadi hamba. Menjadi doktor, frontliners yang sedang bertugas dalam jiwa hamba, ingin buat kerana Allah. Polis kepada pemimpin, kepada ibu ayah yang berada di rumah, bila kita bertugas dengan jiwa seorang hamba, itulah yang diangkat di dalam surah ini, apatah lagi kalau kita menunaikan solat. Jadi Allah mengingatkan pada ayat yang ke-13, ara'aita in kadzdzaba wa tawalla, iaitu bagaimana pendapatmu jika dia yang melarang itu mendustakan dan berpaling. Jadi Allah menyambung sampai ayat 13 ini. Dalam kes kita lah Ustaz, yang biasanya kalau ayah lah cakap pada anak dia kan, cuba kamu tengok, kan, kalau dia nak beri pengajaran tu, cuba kamu tengok. Kalau kita tengok tak ada dapat pengajaran, itu maksudnya memang istilahnya tak bijak lah, tak bijak. Jadi Allah membawa kita 3 kali. Ara'aita in kana, ara'aita alladhi yanha, yang pertama. Kemudian ara'aita in kana 'alal huda, dan yang ketiga ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Kamu tak nampak ke? Kan? Cuba tengok, ya. Kalau tak nampak juga itu, tak ambil pelajaran, dia inilah 3 kali ni, kan. Diingatkan oleh Allah, maksudnya jiwa seseorang itu amatlah sombong untuk mengambil pelajaran. Dan inilah pelajaran untuk kita pada tahun 2020, agar jangan kita halang orang nak buat kebaikan, jangan halang orang nak mencari hidayah, ya, nak belajar, nak baca Quran, ya. Kita kata tak payahlah, kan, kamu
bekerja je lah ya. Bagi para pemimpin di pejabat-pejabat walaupun PKPB ataupun habis PKP, kalau boleh jangan halang kalau ada staf yang ingin belajar mencari hidayah kelas-kelas agama ya. Kadang-kadang buat team building, kalau yang happy-happy okey, tapi kalau kelas agama tak apalah ustaz, setengah jam ya ustaz boleh balik kan. Yang itu kita kena beri perhatian, khawatir kita jadi seperti Firaun kecil pada zaman ini, istilah Muhammad Ali As-Sabuni, iaitu Abu Jahal. Abu Jahal pada zaman Nabi, tetapi waktu ini orang-orang yang melampau batas. Jadi apakah kesimpulan pelajaran, apa yang kita kena buat untuk memastikan kita tidak melampau? Jom kita tengok pada ayat yang ke-14 hingga 19 dipimpin oleh Ustaz Tirmizi. Silakan Ustaz. Okay, terima kasih Dr. Fazrul. Penerangan yang begitu menarik sekali ya. Seterusnya pada ayat yang ke-14 hingga ke-19, bahagian terakhir surah Al-Alaq. Surah pendek tetapi pendek. Dia punya kefahamannya itu saya rasa penonton pun teruja bagaimana wahyu pertama turun. Betul, yang kita kata apa, sekaligus menjadi kenabian Nabi SAW. Ya. Kita pun rasa teruja bagaimana nak tahu bagaimana wahyu itu diturunkan dan apa isi kandungan yang penting untuk kita sama-sama terap dan amalkan. Dia lebih kurang kalau katakan tiba-tiba kita dapat surat daripada raja ke, kan? Tak sabar nak saya tak pernah dapat lagi ustaz ni, setakat ni lah kan. Itu daripada sultan kan. Masa ini daripada yang maha raja. Allahu akbar. Daripada Nabi. Maliki yaumiddin. Okey, kita sambung pada ayat 14 hingga 19. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. Alhamdulillah kita membaca pada bahagian yang terakhir tadi Ustaz ya, bila kita baca kalau katakan wasjud waqtarib tadi, kita diminta untuk sujud, tapi kalau tidak sesuai untuk sujud, tadi Ustaz baca apa tu Ustaz, untuk panduan juga kepada kita yang ganti kepada sujud tu. Ayat tu sunat kalau kita mendengar ataupun baca, kalau kita boleh kita sujudlah. Menghadap kiblat dalam mazhab Syafi'i kita boleh takbir, niat untuk sujud, kemudian kita sujud. Sujud tilawah dia panggil. Kerana membaca ayat-ayat berkenaan perintah untuk sujud. Jadi kalau tak sujud kita baca gantinya apa? Ganti dengan subhanallah alhamdulillah. Ya, kita memuji pada Allah, ya, tasbih agar kita masih lagi dalam jiwa sujud, ya, jiwa untuk menyahut seruan daripada Allah. Jangan wasjud kita buat no saja kan. Itu khawatir nanti kita jadi macam Abu Jahal tadi kan, dia malah sombong kepada Allah. Jadi mari kita tengok kepada ayat 14 hingga 19 ini, Allah menemplak kepada Abu Jahal. Tidakkah dia mengetahui bahawa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? Ya, Allah melihat. Dia bila bercakap tentang ayah lihat anak, biasanya anak dekat rumah tak berani nak buat macam-macam, ya. Itu baru ayah lihat. Dan kalau katakan polis lihat, lagi takut, kan? Untuk kita nak lebih-lebih pula, ya, walaupun PKPB tapi jangan sampai bawa 10 orang dalam kereta ataupun lebih 20 orang nanti raya Ustaz kan. Nanti lain macam. Apatah lagi apabila Allah melihat bukan sekadar begitu sahaja, itu adalah warning, amaran kepada siapa? Kepada Abu Jahal. Kepada orang-orang yang ingin menghalang orang berbuat baik, sebenarnya Allah melihat kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Ya, pada ayat yang ke-15 itu, sekali-kali tidak, sesungguhnya jika dia tidak berhenti berbuat demikian, nescaya kami tarik ubun-ubunnya. Allah memberi amaran bagi orang yang tidak kisah pada Allah. Allah memberi amaran akan ditarik lanasfa'am bin nasiyah. Ubun-ubun ini kalau dalam psikologi tu Ustaz, dia beritahu istilahnya adalah frontal lobe. Otak kita ni dia ada ada amygdala, ada frontal lobe, ada limbic system. Itu istilah dalam sains. Ubun-ubun tu dia dekat dengan akal kita. Dengan akal di bahagian depan ini. Itu sebabnya kalau kita sujud itu, dia sebenarnya dia akan menstabilkan balik cara kita berfikir.
Kadang-kadang kan pukul 1.30, pukul 4.30 kita dah pening kepala ke ataupun cepat marah ke waktu itu. Tapi bila kita sujud on time, itu sebabnya kena sujud on time. Kalau kita sujud sepatutnya pukul 1.30 tapi kita sujud pukul 3.30, cara kita buat keputusan dekat frontal lobe itu, kalau kita ada alat untuk kita tu, dia akan nampak bahawa dia tidak bercahaya seperti sesegar pagi. Ini kalau kita tengok dalam neuroscience. Jadi nak ceritanya apa? Dengan potensi berfikir Abu Jahal itulah dia membuat keputusan untuk apa? Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Pasal bila dia bijak ni, dia gunakan akal dia tapi dia guna cara salah untuk mendustakan Nabi untuk khati'ah. Kalau dalam perbincangan Safatul Tafasir ini menyatakan bahawa khati' itu adalah orang yang berbuat dosa dengan sengaja. Tetapi kalau muhti' adalah orang yang berbuat dosa tanpa sengaja. Jadi dalam ayat ini sebenarnya khati'ah memang sengaja dia buat. Saja dia nak kecam Nabi, saja dia nak menghancurkan Nabi. Maka lepas itu dia cakap apa? Pasal Abu Jahal ni dia cakap, okey, aku akan ajak geng-geng aku. Pasal Nabi bila Abu Jahal dah tegur dia kan, dah hina dia, Nabi kata keras kepada Abu Jahal, maka Abu Jahal membalas, apa yang kamu ancamkan kepada kami, ya, hai Muhammad, demi Allah kami adalah orang yang paling banyak hartanya di lembah ini. Ya, dia kata kami ni banyak harta. So engkau ni kan dengan tak ada hartanya, dengan tengok pengikut-pengikut kamu ni, dia menghina Nabi. Dan selepas itu dia kata dia nak, kalau boleh dia nak halang Nabi, ya, leher Nabi daripada bersujud. Dia akan panggil geng-geng dia. Cuma pada waktu itu dia tak panggil geng dia. Ya, kata dalam perbincangan ini, kalau dah dia panggil geng dia pada waktu itu, memang Allah akan hancurkan dia terus. Dalam kes itu tadi sebenarnya Abu Jahal memang terhalang daripada nak menarik daripada Nabi daripada bersujud, dan itu sebabnya Allah membalas sanada uzzabaniyah. Allah tak panggil siapa, Allah akan panggil zabaniyah. Ya, siapa zabaniyah? Malaikat yang menjaga neraka. Jadi Allah akan backup Nabi kalau ada orang-orang yang panggil geng dia untuk menghalang kita berbuat kebaikan. Pelajaran untuk kita sebenarnya pada tahun 2020 ini ialah apa, Ustaz? Jangan kita geng dengan orang tak baik, ya. Kalau ada orang tak buat tak baik, dia panggil jom, kita petition untuk menghalang orang buat baik, ya. Jangan sokong. Jangan sokong. Pasal apa? Kalau orang dah buat baik, kita sokong je lah, kan? Buat apa lagi kita nak halang, nak buat lagi sesuatu makar, nak buat merosakkan lagi. Kita khawatir nanti zabaniyah yang akan menakutkan, Ustaz, ya. Kadang-kadang kita ilmu terhad, ya. Kadang-kadang kita tahu begini nampak baik, ada lagi yang tak baik di belakangnya. Kita doa pada Allah lah, ya. Tapi jangan semuanya kita nak tukar. Kita rasa tukar. Khawatir nanti apa? Khawatir kita jadi Abu Jahal, rasa bijak tapi rupa-rupanya digelar Abu Jahal oleh Nabi Muhammad, dan kita tidak ada nabi waktu ini, ya, tetapi panduan Nabi Quran dan sunnah inilah panduan. Mana lagi kita nak rujuk, Ustaz, ya? Dan apakah kesimpulan Allah kalau kita rasa okey, tanda kalau saya ini memang betul-betul berpegang kepada wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ikut Quran time, ada kesan kepada saya berdasarkan pada wahyu pertama ini. Allah simpulkan pada ayat 19. Yang pertama apa? Kalla la tuti'. Jangan taat kepada orang yang menghalang ke arah kebaikan. Jangan ikut. Kalau ada orang kata petition ke, ada orang kata jom kita halang orang ini pasal nampaknya dia ni geng yang tak sebaik kita. Dia jangan cakap begitu. Kalau orang sana buat baik, kita sokong je. Jangan cakap saya lebih baik daripada dia. Itu bukan ciri orang baik. Okey. Orang baik ialah orang lain buat baik, okey, saya sokong. Dia lebih baik daripada saya ke, kurang ke, kita baiki. Jangan dihalang, khawatir nanti kita mentaati kepada yang teruk tersebut jadi lebih teruk. Ya, yang pertama. Yang keduanya, wasjud. Tanda kita bermanfaat dengan Al-Quran, majlis ilmu, ialah kita makin banyak bersujud kepada siapa? Kepada Allah. Dan yang ketiganya, kita banyak iktirab ataupun taqarrub, banyak berbuat amal, infak, kita berwakaf, kita nasihatkan sanak saudara kita. Itu adalah waqtarib, mendekatkan diri kepada Allah SWT. 3 perkara, tuan-tuan, ya. Jangan taat kepada orang yang menghalang hidayah dan takwa. Yang kedua, wasjud waqtarib, iaitu banyak bersujud dan mendekatkan diri pada Allah. Jadi sebabnya ayat ini, surah ini powerful, Ustaz, ya. Kalau Ustaz boleh ulang balik semula ayat 1 sampai 5 ini, ya. Sebelum dia ada resolusi di atas skrin sana tu. Bacalah, mencari solusi dengan kembali kepada Allah, ya. Banyak buat kajian. Yang pertama, banyak baca Quran dan juga buku-buku lain, tapi kembalikan pada Allah. Yang kedua,
elakkan melampau atau rasa diri bagus bila ada ilmu. Itu yang kedua, kita jaga jangan sombong. Dan yang ketiga, tanda bersama Tuhan, tidak taat kebatilan, banyak bersujud dan melakukan amal mendekatkan diri kepada Allah SWT. Itu sebabnya di hujung ini Ustaz, ya, 5 ayat pertama ni pasal wahyu pertama kan, kita nak ulang berkali-kali agar bila kita dengar wahyu ini kita tahu kita perlu kembali kepada peranan ini. Silakan Ustaz sekali lagi. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Sadaqallahul Azim. Itulah ulangan 5 ayat daripada surah Al-Alaq yang kita harapkan, kita doakan Ustaz ya. Kita nak berdoa sebentar lagi agar Allah mengizinkan kepada kita mengambil pelajaran wahyu pertama ini. Jangan lupa ya betapa dahsyatnya, mencabarnya Nabi nak mendapat wahyu pertama ini. Moga-moga tuan-tuan terus kita berdoa bersama dengan Ustaz Tirmizi, Allah berikan keakraban kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanallahil halim. سبحان من تعطف بالعز وقال به سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان الله عالم الخفيات رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. اللهم اغفر لنا وارحمنا وأعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اهدنا بهداية القرآن. اللهم اهدنا بهداية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن. اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا فغفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار في الشهر الكريم يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Kau biarkan kami dalam keadaan dosa dan maksiat, kecuali Kau ampunkan dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Kau biarkan kami dalam keadaan kesakitan, kecuali Kau memberikan penyembuhan kepada kami, ya Allah.
Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kau biarkan kami dalam keadaan kesulitan kecuali kau permudahkan kehidupan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kau biarkan kami dalam kesempitan hidup kecuali kau mengurniakan kepada kami jalan keluarnya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, berilah peluang kepada kami untuk mendekatkan diri kepadamu, ya Allah. Ya Allah, dengan musim PKP yang telah dilanjutkan ini, berikanlah peluang kepada kami untuk sentiasa kami mendekatkan diri kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami kekuatan untuk kami menjalankan ibadah puasa, ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami untuk kami melaksanakan amal ibadat di bulan Ramadan ini, ya Allah. Ya Allah, senaraikanlah kami di kalangan hamba-Mu yang dibebaskan daripada azab-Mu, ya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah menerima doa kita sebentar tadi menjadi umat Al-Quran Ustaz ya. Dan dalam kita mendalami surah Al-Alaq sebentar tadi, kita ada soalan kuis yang Ustaz boleh kongsikan. Silakan. Baiklah, untuk soalan kuis kita boleh perhatikan di skrin kita. Berdasarkan ayat yang dibaca dalam surah Al-Alaq pada hari ini, sila berikan 5 hukum ikhfa hakiki. Sila berikan 5 hukum ikhfa hakiki dalam bacaan yang telah kita baca pada hari ini. Baik. Ikhfa hakiki, dan kita melihat kepada soalan tadabbur ya, sila nyatakan ya 3 perkara, 3 tanda seseorang itu membaca dengan nama Tuhan ya, mengikut program ke, belajar ke, ikut training. Apakah 3 tanda seseorang itu membaca dengan nama Tuhan? Tuan-tuan kumpulkan soalan ini sehingga hari Jumaat, dan tuan-tuan boleh hantar ke di Facebook Quiz MQT, ataupun boleh juga tuan-tuan hantar ke nombor WhatsApp yang akan dimaklumkan pada hari Jumaat nanti Ustaz ya, untuk perkara ini. Dan untuk maklumat tuan-tuan, besok kita insya-Allah ada program yang special, istimewa ya, yang kita tunggu-tunggukan, World Quran Hour. Jadi jangan lupa pada hari esok pada jam 12.30 hari hingga 1.30 hari kita akan bersiaran ya di pelbagai platform, tetapi yang pastinya di TV Al-Hijrah, di Facebook ada. Jadi lantaran kita sudah mengikuti lebih 50 hari ya Quran Time ini, kita tahu ramai yang kata banyak manfaat bila kita makin mendalami Al-Quran. Besok kalau boleh kita kongsikan seramai-ramainya, ataupun beritahu pada kawan, share Ustaz ya, pasal kita nak beritahu bahawa Quran ini waktu dulu perjuangannya tak boleh pakai Facebook Ustaz. Ya, kongsinya kena berdebush ya, tapi zaman sekarang ini inilah sumbangan kita. Jadi kalau boleh tuan-tuan kongsikan, maklumkan ya, kongsikan ya, kongsikan kalau ada gambar masing-masing pegang Al-Quran bersama ahli keluarga itu ya, terus sahaja ambil gambar letak dekat Facebook kita, letakkan pelbagai gambar, letakkan hashtag World, hashtag Quran Hour. Agar apa? Agar lebih ramai lagi individu yang mungkin dia ada baru tadi Ustaz saya mesej kawan saya. Ini kita dah bersiaran 50 siri kan. Dia kata dia tak tahu ada Quran Time. Masya-Allah. Subhanallah. Bila itu okey, saya pun. Jadi harapnya tuan-tuan terus bersama, dan dalam satu lagi wakaf Al-Quran, tuan-tuan masih lagi ada kesempatan pada bulan Ramadan ini wakaf Quran ke pusat kesihatan dan hospital seluruh Malaysia ya. Kalau tuan-tuan ingin berwakaf, ada nombor yang tertera di atas skrin yang akan dipaparkan, iaitu 564276516031. Insya-Allah kita bertemu ulangan pada malam ini, dan besok jangan lupa jam 12 Malaysia Quran Time ke Quran Hour ke World Quran Time. World Quran Hour jam 12. Bertemu esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.